Assalamualaikum. Apa khabar? Seronok tak raya semua pelajar? Dan kali ini cikgu rakam video berkenaan dengan bab 7 tingkatan 1 ketaksamaan linear. Ini adalah part 1 dan minta maaf daripada bab 6 nak masuk bab 7 ni cikgu ambil masa panjang sedikit kerana maklumlah cuti raya Aidilfitri 2020. Walaupun PKPB tetap kita sambut raya. Jadi sebelum kita masuk kaedah bagaimana nak menjawab ketaksamaan linear, ini kita kena kenal dulu simbol dalam tajuk ketaksamaan linear. Sekiranya pelajar jumpa tajuk ni, simbol macam mulut buaya ni, terbuka, tertutup. Kalau simbolnya begini, maksudnya dia adalah lebih besar. Kalau simbol kecil, bucunya tu belah kiri, maksudnya lebih kecil. Jadi trik yang saya selalu ajar pada pelajar, kita just tambah je garis di hujung ni. Sekiranya kita tambah garis, di sini kita nampak B kan, maksudnya besar. Kalau kita tambah kat sini nampak dia macam K kan, so dia kecil. So kita boleh bezakan dengan lebih jelas. Apabila kamu nampak mulut buaya ni ada tanda satu lagi garis di bawahnya, itu adalah maksudnya sama dengan. Jadi ini maksudnya, kita tarik garis kat sini. B kan? So lebih besar atau sama dengan. Dan kita tarik sikit kat sini. So macam K. Lebih kecil atau sama dengan. Jadi kena tahu beza, yang mana satu tanda lebih kecil, yang mana satu tanda lebih besar, yang mana satu tanda lebih besar atau sama dengan, dan mana satu tanda lebih kecil atau sama dengan. Jom kita lihat perwakilan pada garis nombor. Ini satu garis nombor, cikgu tunjukkan. Sekiranya kamu lihat kita punya garis ini, daripada dua ni saya buat satu bulatan menuju ke kanan. So maksudnya X itu lebih besar daripada 2, ni dalam tandanya. Maka bulatan tersebut dia bulat saja, tiada titik bulatan penuh seperti ini. Bulat kosong di tengah-tengahnya. Dan garis itu menunjukkan lebih besar daripada nilai 2. Sekiranya kamu nampak satu garis yang mana titik di atas 2 ni dia gelap sepenuhnya, tiada kosong seperti ini, itu maksudnya lebih besar atau sama dengan 2. Okey? Seterusnya adalah lambang garisan yang menuju ke kiri, maksudnya lebih kecil daripada nilai 2. Sekiranya kamu nampak garis itu lebih kecil, so jadi X lebih kecil daripada 2. So lambangnya begini. Dan simbolnya pun ada kosong tanda. Dia bulatan dia tak ada color di tengah-tengah. Bulatan dia macam tu saja. Sekiranya kamu nampak bulatan tu digelapkan seluruhnya, maksudnya dia adalah lambangnya lebih kecil atau sama dengan. Ni nak kena tengoklah kalau ada bulatan sepenuhnya lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan. Kalau tidak, dia adalah lebih kecil atau lebih besar sahaja. Dia harap pelajar faham perwakilan pada garis nombor. Jom kita lihat contoh soalan untuk tajuk ketaksamaan linear. Cikgu bagi beberapa contoh soalan. X tolak 4 lebih kecil daripada 7. Jadi bagaimana kita nak buat? Kaedah dia sama je seperti persamaan linear bab 6. Dan X kita pindahkan kamu punya 4 ni ke sebelah sini. Jadi bila kita pindahkan, maka X lebih kecil 7 tambah 4. Simbol berubah kerana pindah ke sebelah kanan. Jadi X lebih kecil daripada 11.
Ya, maksudnya nilai tanda ni lebih kurang macam kalau kita tengok persamaan linear kita tengok tanda sama dengan. Tapi dalam ketak samaan linear kita tengok tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Ni je beza. Nampak? Kalau dalam tajuk 6 kita tengok tanda sama dengan, tapi dalam tajuk ni sama dia punya mulut buaya, dia bagi mulut buaya pada kamu ni. Tapi jalan kerja dia sama sahaja. Lihat contoh soalan yang kedua, X tambah 8 lebih besar daripada 11. Jadi kita pindahkan saja 8 ke sebelah. Jadi kita dapat X lebih besar daripada 11 tolak 8. X lebih besar daripada 3. Kalau tak faham, pergi tengok bab 6. Buka saya punya video dalam bab 6. Soalan seterusnya, 3X lebih kecil atau sama dengan 15. Jadi kita pindahkan, inilah operasi darab. Jadi kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi operasi bahagi. Maka X lebih kecil daripada 15 bahagi 3, 5. Seterusnya, negatif 4X lebih besar atau sama dengan 20. Jadi kita nampak ni adalah operasi darab kerana dia sebelah pun boleh ubah. Ya. Kemudian kita pindahkan negatif 4 ke sebelah. Jadi kita akan dapat X okey, 20. Kita buat ni dulu. Bahagi negatif 4. Kita bawa negatif kan, pindah sebelah. Kita bawa negatif kan. Jadi mulut buaya ini akan berubah menjadi lebih kecil. Berubah arah. Yang lain semua tak berubah kerana kita tak bawa nilai negatif dekat dalam perpindahan. Apabila kita memindah dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, kita tak bawa negatif tu. Tetapi dalam kes ni kita bawa negatif. Nampak ni, negatif 4 ada kat bawah ni. Jadi mulut dia automatik berubah kedudukan. Jadi kita akan dapat X lebih kecil atau sama juga dengan negatif 5. Tang sini sampai ke sudah dia kata 5. Keliru lagi. Jadi ni nak kena alert sikit lah. Ni nak bagi star sikit ni. Bila masa kita nak ubah kita punya mulut buaya ni. Okey, kita terus dengan soalan seterusnya. Nombor 5. X per 3 lebih kecil daripada 7. Maka kita pindahkan 3 ke sebelah. Ini adalah operasi bahagi. Pindah sebelah, kita akan jadi operasi darab. Maka X lebih kecil daripada 7 darab 3. Jadi X lebih kecil daripada 21. Mulut dia tak berubah kerana tiada simbol negatif yang bergerak ke arah sebelah. Kemudian soalan yang terakhir. Cari nilai X lah ni kan. Jadi kita pindahkan 2 ke sebelah sini. Kita akan dapat negatif X lebih kecil daripada 8 darab 2. Ya. Kemudian kita akan dapat 16 negatif X. Kita tak nak negatif X. Kita nak X sahaja. Jadi bila kita nak pindahkan X ni ke sebelah. Jadi kita kena masing-masing bahagikan dengan ataupun darabkan dengan negatif 1. Atau pendek cerita kita nak pindahkan kamu punya simbol ni. Bila kamu nak pindahkan simbol ni, automatik kamu punya X
akan ubah mulut dia jadi negatif 16. Okey, maksudnya negatif ni kita pindahkan dia sebelah lah. Senang cerita. So bila kita pindah, jadi X kamu kita dapat negatif 16. So pendek cerita, apabila X tu bergerak, negatif tu bergerak ke arah yang sebelah lagi satu, dia akan menyebabkan mulut buaya tu berubah daripada lebih kecil jadi lebih besar jadi lebih kecil. Okay, bertentangan. Tetapi apabila dia ada tanda sama dengan ini, masih kekal keadaan sama dengan. Cuma kedudukan lebih kecil, lebih besar tu sahaja yang berubah. Okay, diharap tajuk ini dapat membantu pelajar semua memahami bab 7. Kita ada lagi part 2. Tunggu saya untuk saya menceritakan tentang part 2, bab 7 ketaksamaan linear. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa like, share, subscribe video saya. Dan kita jumpa lagi selepas ini. Okay, bye-bye.